Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi memulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama, kamu ikut saya, sama-sama kita baca doa penerang hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم آمين. Baik. Jadi kita akan belajar pada hari ini, iaitu kita belajar buku ibadat, kitab ibadat, iaitu pelajaran yang 1. Pelajaran nombor 1, muka surat 1. Jadi cuba tengok yang hijau tu. Tulisan situ. Ta, ya, mim, mim. Bunyi apa ni? Ini adalah kata pinjaman bahasa Arab, iaitu tayamum. Ya. Tayamum. Mungkin kamu ada yang pernah dengar perkataan tayamum ataupun belum pernah mendengar perkataan tayamum. Jadi kita hari ini belajar bab tayamum. Ijaz ada tayamim, mim. Susah ni. Ya, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi kita tak ada ni. Ini perkataan bahasa Arab. Maksudnya bunyinya tayamim, mim, tayamum. Okey. Nanti cuba tengok gambar-gambar ni. Gambar ni merupakan dialog ataupun perbualan dua orang sahabat. Ya. Cuba tengok situ. Jadi seperti biasa, saya akan bacakan dulu secara perlahan. Kamu boleh ikut. Bagi mereka yang belum mahir baca Jawi, boleh ikut. Mana dah mahir baca Jawi pun boleh bersama-sama. Ya. Okey, kita tengok dulu. Dialog yang pertama. Ya. Apa khabar Amir? Seorang sahabat ni. Ya, dia kawan itu nama dia Amir. Mungkin dia pergi ziarah Amir ni. Dia tanya Amir, apa khabar Amir? Jadi jawapan Amir sebelah tu. Alhamdulillah. Cuma tangan saya patah sahaja. Saya ulang semula. Kamu boleh ikut sama-sama. Apa khabar Amir? Alhamdulillah. Jawab Amir. Cuma tangan saya patah sahaja. Jadi sahabat ni tanya lagi. Bagaimana kamu hendak berwuduk? Tanya sahabat ni. Ya. Bagaimana kamu hendak berwuduk? Jadi jawapan dia macam mana? Jawapan di sini. Ya, ini tak tahulah siapa. Mak dia ke, ustazah ke, apa ke. Ya, cuba kita nak tengok sini. Jadi jawapannya apa? Amir boleh tayamum. Menggantikan wuduk. Hanya meratakan debu ke muka dan tangan hingga ke siku. Ya. Itu itu belum kita belajar berkaitan dengan tayamum. Cuma kita belajar membaca Jawi. Ya. Okey. Cuba ulang sekali lagi. Apa khabar Amir? Jawapan Amir, alhamdulillah. Cuma tangan saya patah sahaja. Bagaimana kamu hendak berwuduk? Amir boleh tayamum menggantikan wuduk, hanya meratakan debu ke muka dan tangan hingga ke siku. Jadi macam ni. Ceritanya lebih kurang ya, pada satu hari seorang sahabat ni pergi menziarah. Ya. Seorang sahabat ni tak ada dituliskan nama sini. Tapi sahabat yang diziarah tu nama dia Amir. Jadi dia bertanya, macam mana keadaan Amir? Apa khabar Amir? Jadi Amir jawab, alhamdulillah. Cuma tangan saya patah saja. Jadi sebagai seorang Islam,
seorang yang bertauhid, ya, seorang yang beriman. Apa juga yang berlaku pada kita, ya, sama ada baik ataupun buruk, baik, alhamdulillah lah, ya. Yang tak baik pun, contohnya Amir ni, walaupun tangan dia patah, tapi dia masih mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, ya. Walaupun tangan patah, ya. Sebab tu kita, kalau kita sekali kita fikir, kenapa pula alhamdulillah, tangan patah pun ucapkan alhamdulillah. Kena bersyukur pada Allah SWT. Mungkin dalam kemalangan itu, dia hanya cedera tangan saja yang patah. Jadi dia tetap bersyukur pada Allah SWT. Sebab apa? Dia masih ada tangan lagi. Mungkin sebulan ataupun 2, tangan dia tu telah dirawat oleh doktor. Mungkin masuk besi ke, pasang simen ke, apa ke. Jadi kemudian tangan dia tu besok akan pulih seperti sedia kala. Ya, sebab tu dia bersyukur. Tangan dia tak putus. Kalau putus, habislah. Cacat lah dia. Jadi OKU lah dia. Kudung lah tangan dia. Sebab tu dia masih mengucapkan alhamdulillah. Macam kita pun sama jugalah. Ya, apa yang berlaku pada kita, perkara-perkara yang baik, memanglah kita ucapkan alhamdulillah. Perkara yang tidak baik, contohnya tadi, ya, berlakunya macam perkara ni pada Amir. Amir masih mengucap alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berlaku, sama ada baik, kita berkeyakinan sebagai seorang Islam, seorang beriman, hendaklah kita berkeyakinan, beriman seperti yang telah disebutkan dalam rukun iman, yang ada 6 perkara tu, yang penghabisan sekali tu, percaya, kita yakin, ketentuan baik dan ketentuan yang tak baik adalah, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, telah tertulis sejak sebelum kita dilahirkan lagi. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah hikmah kebaikan di sebaliknya tu, ya. Mungkin lepas ni Amir mungkin jatuh basikal, mungkin dia lebih berhati-hati untuk menaikkan basikal. Pastikan basikalnya tu ada apa? Ada dalam keadaan baik. Contohnya brake-nya masih lagi berfungsi, tayarnya masih lagi elok, bukan dah botak licin, ya. Jadi dan waktu menunggang tu mungkin Amir boleh bacakan doa-doa sebelum naikkan kenderaan, berhati-hati, ya, tidak membawa pada kelajuan yang sangat tinggi, contohnya. Jadi adalah hikmah di sebaliknya tu, ya. Kalau Amir tak jatuh, tak patah tangan, mungkin Amir jadi seorang yang sombong, seorang yang bongkak, sebab tak pernah berlaku apa-apa kemalangan pada diri dia, ya. Jadi sebab ketentuan Allah SWT ni semuanya dalam keadaan baik. Cuma kita saja tidak dapat mencapai otak kita, pemikiran kita tak nampak kebaikannya. Yang selalu kita nampak keburukan saja, ya. Okey. Jadi soalan sekarang, ya, tangan Amir ni dah patah. So, biasanya patah dia akan simen. Jadi sahabat dia tanya, bagaimana, ya, kamu Amir hendak berwuduk? Jadi bagus, ya, kawan dia ni fikir, macam mana nak berwuduk sedangkan tangan dah berbalut dengan simen sampai atas pada siku, ya. Macam mana nak wuduk? Wuduk gunakan air. Sebab air nanti bila dah simen, doktor larang dibasahkan dengan air, sebab kalau kena air nanti simen tu akan jadi rosak, ya, jadi busuk, jadi kotor. Jadi doktor kata tak boleh menggunakan air. Sedangkan kita dalam agama kita, solat menjadi satu kewajipan. Tidak boleh ditinggalkan solat walaupun keadaan kena juga solat, ya. Jadi macam mana nak solat? Jadi Allah Ta'ala tu tak pernah menzalimi kita, tak pernah menyanyi kita, diberikan keringanan kepada kita. Cara nak solat dalam keadaan kecederaan, iaitu apa? Amir boleh tayamum menggantikan wuduk. Amir boleh ada satu lah kaedah, ya, yang menggantikan wuduk. Wuduk ni kita fahamlah, ya, kita dah tahu dah. Daripada kita kecil sampai kita darjah 3, kita tahu wuduk ni menggunakan air. Sekarang ni kita bersatu lah kaedah yang dinamakan tayamum boleh menggantikan wuduk. Maknanya kalau orang tu tadi tak boleh wuduk, contohnya macam Amir ni, tangan dia patah, berbalut dengan simen, ya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Jadi macam mana dia nak solat? Dia boleh solat dengan cara bertayamum.
Apa dia tayamum tu? Cuba tengok. Hanya meratakan debu ke muka dan tangan hinggalah ke siku. Dia boleh. Ya, cuma tayamum ni boleh hanya menggunakan debu. Debu ni faham tak debu macam mana? Debu ni macam rupa dia macam bedak lah. Macam kita pakai bedak tu. Ya. Jadi debu ni hendaklah disapukan dengan cara-cara tertentu. Nanti kita akan belajar lah. Ya. Ke muka dan tangan hingga ke siku. Jadi itulah kemudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya kita solat walaupun kita dalam keadaan sakit. Supaya kita sentiasa bersama dengan Allah SWT. Supaya kita ingat pada Allah SWT. Minta perlindungan pada Allah SWT. Dengan cara apa? Tidak meninggalkan solat. Kalau kita tinggalkan solat, maknanya kita menjauhkan diri kita pada Allah SWT. Adalah kita dalam keadaan kesakitan, kecederaan, kita jauhkan diri pada Allah SWT. Lagi yang akan dekat pada kita, tentulah syaitan pula. Ya? Jadi kalau kita dekat pada Allah, syaitan akan jauh pada kita. Tapi kalau kita jauh pada Allah, syaitan pula akan dekat kepada kita. Jadi caranya, kita tak tinggalkan solat. Tapi Allah Ta'ala bagikan kemudahan kepada kita hanya dengan sapukan debu ke muka satu kali dan sapukan debu ke tangan hingga sampai ke siku satu kali. Dah boleh kita solat, dah boleh kita berjumpa dengan Allah SWT, dah boleh kita dekat dengan Allah, mengadu dengan Allah SWT, mohon dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala segerakan sembuh penyakit yang kita alami ini. Ya, okey. Kemudian tu nanti akan muka surat akan datang, kita akan sama-sama belajar macam mana nak tayamum, daripada mana nak ambil debu ni, ya, macam mana cara-caranya, mana sah dia, ya, waktu dia, kemudian tu batal dia macam mana kaedahnya, kita akan belajar lagi akan datang, ya. Jadi akhir sekali sampai setakat ni penerangan saya. Jadi saya harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, boleh terus tanya saya melalui WhatsApp ke ataupun buat video call. Ya, akhir sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di lain kali.